Sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berita menggemparkan dan serius ingin saya kongsikan di dalam pertanyaan ini, di dalam satu soalan, di dalam satu pendapat yang mungkin kamu boleh komen. Tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi, saya membaca satu dokumen menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, berpotensi boleh dipecat daripada UMNO sekiranya beliau ingkar untuk tunduk kepada keputusan yang diambil sebulat suara jika ada di dalam PAU 2022 UMNO baru-baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam dokumen itu yang ditulis Shahbuddin Hussein, ada beberapa perenggan yang benar-benar menarik perhatian saya, iaitu beranikah Zahid Hamidi untuk memecat Ismail Sabri Yaakob? Pertama. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling menarik perhatian saya ialah katanya di dalam tulisan itu, bolehkah Ismail Sabri Yaakob terus mendapat sokongan daripada ahli parlimen sekiranya beliau dipecat? Kerana menerusi dokumen yang ditulis oleh Shahbuddin.com itu atau Shahbuddin Hussein itu menyatakan bahawa walaupun Perdana Menteri Malaysia sekarang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat daripada UMNO dan tidak lagi berparti, tetapi itu tidak akan menggugat dan menjejaskan pelantikannya sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu menurut tulisan itu lagi, parti-parti Pakatan Harapan Perikatan Nasional dipercayai tidak akan berganjak untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pertama, kerana MOU yang sudah ditandatangan. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kedua-dua parti besar ini, gabungan parti besar ini, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, kedua-duanya masih memerlukan masa untuk bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga mengetahui bahawa bukan semua ahli parlimen UMNO yang mahu pilihan raya segera. Hanya ada beberapa manusia yang teringin sangat untuk pilihan raya umum disegerakan. Kerana itu, menurut tulisan Shahbuddin Hussein ini, kemungkinan untuk walaupun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat daripada UMNO, beliau tetap dapat bertahan sebagai Perdana Menteri dan mendapat majoriti yang masih cukup. Dan terakhir, perenggan yang menarik perhatian saya, benar-benar menarik perhatian saya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perenggan yang ditulis seperti ini. Selain itu, berikutan beberapa kekalahan sebelum ini, sokongan PH dan PN kepada Ismail Sabri agar bertahan lebih lama juga adalah disebabkan mereka belum begitu bersedia untuk berdepan dengan PRU 15 pada tahun ini. Akhirnya, Ismail Sabri, walaupun tidak berparti atau ini dia, walaupun tidak berparti atau menyertai parti lain pada kemudiannya,
Saya ulang semula. Walaupun tidak berparti atau menyertai parti lain kemudiannya, PRU 15 tetap akan dilangsungkan pada 2023, bukan pada tahun ini, sebelum pemilihan parti sebagaimana kehendak pendesak-pendesak UMNO itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang semula. Saya ulang semula bait-bait kata yang hebat tadi itu. Walaupun tidak berparti atau mungkin menyertai parti lain kemudiannya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipecat, tidak mempunyai parti, dia tetap bertahan. Pilihan kedua, dia boleh memilih untuk pindah parti lain. Risikonya bukan kepada Ismail Sabri Yaakob, tetapi risikonya terletak maha besar kepada UMNO, terutamanya beberapa nama yang sekarang ini terkenal di seluruh planet bumi. Zahid Hamidi dan Najib Razak. Kedua-dua mereka ini amat memerlukan masa sebagai komoditi yang paling berharga dalam hidup mereka sekarang adalah masa. Mereka memerlukan panjang sedikit masa lagi, sedikit tu tak tahu berapa panjang, untuk bertahan. Nak bertahan dari apa? Aku tak tahu. Kamu tanyalah mereka. Kenapa nak pilihan raya cepat? Tak boleh nak bertahan. Kenapa mereka nak cepat-cepat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, yang dihormati, saya fikir Ismail Sabri Yaakob tidak akan pindah ke mana-mana. Dan kalau dia pindah, kamu fikir dia akan pindah ke mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dia berpindah, dia akan pindah ke mana? Dan patutkah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk pindah daripada UMNO? Kerana keadaan UMNO yang sekarang ini mendesak, menekan dia nak PRU cepat dan sebagainya. Khairi Jamaluddin, dia berikan keputusannya sendiri, penilaiannya sendiri, bahawa PRU 15 masih boleh dipanjangkan, masih boleh tunggu. Kesihatan rakyat lebih penting. Membantu rakyat dalam kesusahan itu jauh lebih penting. Tetapi kenapa Zahid Hamidi dan Najib Razak nak cepat sangat pilihan raya? Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Bye.